Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 24 Oktober 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Barisan Nasional Pengurusi UMNO akan meletakkan anak kelahiran Kemaman Terengganu sebagai calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata partinya telah memperoleh beberapa nama sebagai calon dan ia akan diserang pendek dalam masa terdekat. Menurut beliau, apa yang pasti UMNO dan Barisan Nasional akan mengambil tokoh anak Kemaman yang berada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri untuk bertanding bagi PRA Kemaman kali ini. Jelasnya pengurusi Badan Perundangan UMNO Terengganu yang juga pengarah jentera BN bagi PRK Parlimen Kemaman, Datuk Seri Ahmad Zahid akan mengumumkan nama calon berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 November dan 28 November depan. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Jelajah akar umbi Presiden UMNO telah diteruskan ke UMNO bahagian Jempol dan Jelebu baru-baru ini yang dipimpin Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Beliau memaklumkan bahawa Presiden UMNO mahu agar jelajah ini merupakan satu manifestasi kesungguhan, komitmen dan iltizamnya untuk turun padang bertemu dengan ahli-ahli parti dalam menzahirkan rasa kasih dan tanggungjawab kepada perjuangan. Beliau menjelaskan bahawa mesej penting yang hendak disampaikan kepada semua ialah konsep penyatuan sebagai kunci kekuatan kepada sesebuah parti. Katanya semangat kekitaan dan sepasukan merupakan ramuan penting bagi UMNO agar kembali kuat dan dapat menarik keyakinan rakyat. Menurut beliau, perkara tersebut ada yang diterjemahkan di dalam inisiatif kerajaan yang sedang dilaksanakan, antaranya mewujudkan Prah Tahfiz Kemas, TVET Tahfiz dan TVET Wanita adalah hasil cetusan idea UMNO untuk memperkasakan pendidikan Islam dan membantu perkembangan ekonomi dan kerjaya wanita. Bahkan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang beliau pengerusikan akan menjadi medan untuk sama-sama berdedikasi sehingga ke peringkat akar umbi sebagai satu manifestasi iltizam dan komitmen UMNO untuk memperkasakan agenda Melayu. Ketua UMNO bahagian Sabak Bernam, Datuk Rizal Ismail meluahkan kepercayaan dengan kebangkitan orang Melayu untuk kembali menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Katanya ini kerana UMNO dan Barisan Nasional sebelum ini mempunyai track record terbaik dalam mengundi kerajaan dan semestinya pengalaman tersebut akan terus dibawa pada pentadbiran kerajaan pada kali ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Sungai Air Tawar dalam pada itu percaya bahawa BN mempunyai potensi untuk kembali kukuh di Selangor melalui kerusi Dewan Undangan Negeri DUN termasuk merampas kembali Parlimen Sabak Bernam daripada pembangkang. Katanya kerjasama yang terbaik di antara akar umbi kepimpinan bahagian bersama Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, Datuk Megat Zulkarnain Omardin dan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pastinya akan mencari strategi terbaik termasuk dalam mengukuhkan UMNO di negeri ini. Kerajaan Perpaduan komited dalam memastikan Jabatan Bantuan Guaman diperkasa dalam membela nasib rakyat yang susah bagi mendapatkan keadilan yang saksama. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azana Osman Said terdahulu, beliau yang juga Ketua Perangan UMNO melancarkan klinik guaman 6G Jabatan Bantuan Guaman JBG yang dibangunkan bagi membolehkan mana-mana organisasi memohon untuk mengadakan program klinik guaman dan literasi undang-undang JBG di lokasi pilihan pemohon. Beliau berkata JBG juga akan mendapatkan khidmat peguam swasta dan pengamal undang-undang badan bukan kerajaan NGO untuk menjadi pengantara tertakluk kepada kes-kes yang perlu dikendalikan. Menurut beliau, lantikan ini bagi memperkasakan semula perkhidmatan pengantara dalam penggalakkan penyelesaian kes di luar mahkamah. Tambah beliau, sesi pengantara atau mediasi bukan sahaja dijalankan secara fizikal tetapi juga boleh dilaksanakan secara dalam talian bagi memudahkan masyarakat selain mengurangkan kos pengangkutan pihak-pihak yang dipertikai. Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Syahar Abdullah mengingatkan semua pihak
agar tidak mempolitikkan isu hutang negara demi meraih sokongan dan mencadangkan agar politik reconciliation of economy diadakan. Jelasnya kemampanan pengurusan hutang negara perlu ditambah baik bagi memastikan aliran hutang diterbitkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara dan ia mampu meningkatkan daya cipta asas eksplorasi ekonomi baru kali sekejutan. Beliau menjelaskan hutang negara pada tahun 2020 sebanyak 60.4% dan keluaran dalam negara kasar KDNK, manakala pada Ogos 2023 ia telah mencatat peningkatan kepada 62% KDNK. Jelasnya perbezaan yang amat ketara jika dibandingkan di antara tahun 2018-2022 sebanyak 4 tahun adalah peningkatan jumlah hutang sebanyak RM383.2 bilion atau 21.5% daripada KDNK. Menurutnya, semua ahli parlimen tidak mengira pihak kerajaan maupun pembangkang mestilah berganding bahu untuk bersama-sama memulihkan semula kedudukan ekonomi negara. Justru beliau memohon agar pihak Kementerian Kewangan untuk mengadakan segera perbincangan dengan semua parti agar kerajaan maupun pembangkang dapat bersama-sama memulihkan ekonomi semula negara. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.